Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya ingin berbicara mengenai satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, iaitu penghayatan akidah dan ibadat berpandukan sunnah Rasulullah SAW. Penghayatan terhadap akidah dan ibadat ini mampu membina peribadi serta jati diri yang kukuh sebagai seorang Muslim, membimbing kita untuk hidup dengan penuh keberkatan, mengikuti landasan yang benar. Dalam slide ini kita diperkenalkan dengan definisi ibadah, di mana ibadah adalah istilah yang merangkumi segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, yang zahir atau batin. Ibadah meliputi segala tindakan kita yang dilakukan demi Allah, bukan sekadar amalan-amalan ritual seperti solat dan puasa. Ibadah juga terdiri daripada dua perkara utama dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Ini bermaksud setiap aspek kehidupan kita, jika dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dikira sebagai ibadah. Sebagai contoh, bekerja untuk menyara keluarga atau menuntut ilmu juga adalah ibadah jika diniatkan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan risalah Al-Ubudiyah halaman 2, yang bermaksud ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan semua yang dicintai oleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang zahir maupun batin. Seterusnya, kita diperkenalkan dengan definisi akidah. Akidah berasal daripada perkataan Arab akad, yang bermaksud ikatan atau simpulan. Dalam konteks agama Islam, akidah merujuk kepada kepercayaan yang kukuh atau keyakinan yang teguh yang mengikat seseorang Muslim terhadap keyakinan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan qada serta qadar. Akidah adalah asas dalam pegangan keimanan seseorang Muslim dan menjadi landasan dalam menjalani kehidupan menurut syariat Islam. Salah satu contoh ibadah yang paling utama iaitu solat 5 waktu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini menunjukkan bahawa solat bukan sekadar kewajipan ritual, tetapi juga satu bentuk penjagaan moral yang melindungi kita daripada melakukan dosa. Solat mendidik kita untuk mengikati Allah secara konsisten sepanjang hari. Ia memberikan kita masa untuk bermuhasabah dan memperbarui niat kita. Solat juga membentuk disiplin dan komitmen yang membantu kita menguruskan kehidupan dengan lebih baik, mengutamakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang utamanya membersihkan jiwa dan menjauhkan diri daripada keburukan. Solat mengingatkan seorang untuk hidup dengan akhlak mulia dan menjauhi perbuatan dosa. Seterusnya, slide ini membincangkan tentang puasa sebagai salah satu cara untuk melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa bukan sahaja menahan lapar dan dahaga, tetapi juga satu latihan rohani yang membantu kita mengawal nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah. Puasa mendidik kita untuk bersabar, dan melalui latihan ini kita mencapai takwa, kesedaran yang mendalam tentang Allah dalam setiap tindakan kita. Zakat merupakan satu lagi amalan ibadah yang penting yang berfungsi untuk menyucikan diri daripada akhlak buruk dari sifat keduniaan. Dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah, supaya dengan itu engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka. Zakat bukan sahaja membantu dalam mensucikan diri daripada sifat keduniaan dan menggalakkan individu untuk memiliki sifat dermawan, ikhlas dan peduli kepada orang lain.
dengan menyumbangkan sebahagian harta kepada mereka yang memerlukan. Selain zakat, sedekah adalah salah satu amalan yang membantu meningkatkan rasa kemanusiaan dalam diri kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai adalah 100 biji. Dengan bersedekah, kita bukan sahaja membantu golongan yang memerlukan, tetapi juga meningkatkan kesedaran sosial dan empati kita terhadap kesusahan orang lain. Sedekah menggalakkan kita untuk menjadi masyarakat yang prihatin dan saling membantu, membina perpaduan di kalangan umat Islam. Berpaling pula kita ke perspektif akidah. Akidah adalah salah satu asas kepada semua ajaran Islam yang memberi identiti kepada seorang Muslim dan menentukan cara hidup serta nilai-nilai yang dipegang. Apabila akidah seseorang terpesong, pegangan Islam mereka juga akan runtuh, menjadikan mereka lebih terdedah kepada pengaruh negatif dan keraguan dalam iman. Yang kedua, akidah yang kuat membantu membentuk jati diri yang kukuh. Individu yang memahami dan menghayati akidah Islam tidak akan mudah terpengaruh dengan ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, mereka akan lebih yakin dan menghadapi cabaran hidup berpegang kepada nilai-nilai moral dan etika yang ditetapkan oleh Islam. Dan terakhir, akidah merupakan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW, menekankan betapa pentingnya akidah dalam menentukan perjalanan hidup seseorang Muslim. Akidah berfungsi sebagai kompas yang menunjukkan arah yang benar dalam kehidupan, yang mengarahkan individu kepada amal ibadah yang benar, etika sosial yang baik, serta penghindaran daripada perbuatan yang dilarang. Dalam konteks akidah, kita diperkenalkan dengan konsep tauhid, iaitu kepercayaan kepada keesaan Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan ikhlas dari hatinya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tauhid adalah asas kepada kepercayaan kita sebagai umat Islam, yang menegaskan bahawa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan segala perkara dalam hidup kita harus berpusat kepadanya. Dengan keyakinan kepada tauhid, kita akan meletakkan Allah sebagai keutamaan dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Seterusnya, dalam slide ini, kita diajak untuk memperbanyakkan doa dan zikir sebagai sebahagian daripada penghayatan akidah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat kepada kamu. Dengan sentiasa mengingati Allah melalui zikir dan doa, kita dapat memperkuatkan ikatan spiritual kita dengannya. Ini akan menumbuhkan rasa cinta dan kebergantungan kepada Allah, serta meningkatkan kesedaran kita tentang kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Akhir sekali, akidah berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama dalam kehidupan kita sebagai Muslim. Dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih betul. Berpegang teguh kepada Al-Quran akan memastikan bahawa kita sentiasa berada di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Al-Quran bukan sahaja memberikan kita panduan dalam akidah dan ibadah, tetapi juga mengajarkan kita tentang akhlak, hukum-hukum dan bagaimana untuk berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan seharian. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, akibat daripada akidah dan ibadah yang terpesong mampu menjejaskan kehidupan kita, dunia dan akhirat. Sebagai contoh, hilangnya identiti diri, jauh daripada rahmat Allah. Yang ketiga, pengabaian ibadah. Yang keempat, krisis spiritual. Kelima, menurunnya moral dan akhlak. Dan akhir sekali, perpecahan dalam masyarakat. Oleh itu, semua umat Islam harus hidup di dalam lingkungan akidah dan ibadah yang betul dalam usaha menuju kejayaan dunia dan akhirat.
seiring dengan ajaran agama Islam. Kesimpulannya, akidah dan ibadah adalah dua tiang utama dalam kehidupan seorang Muslim. Dengan memegang teguh kepada akidah yang benar dan melaksanakan ibadah dengan ikhlas, kita akan mencapai kehidupan yang penuh dengan keberkatan dan panduan moral yang diperlukan dalam menjalani kehidupan seharian. Sebaliknya, jika kita mengabaikan kedua-duanya, kita akan menghadapi pelbagai kesan buruk, termasuk krisis spiritual dan kemerosotan moral. Marilah kita memperkukuh akidah dan memperbanyakkan ibadah agar kehidupan kita lebih bermakna dan diberkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.